Assalamualaikum, hai guys. Video kali ini dia panjang sikit, so bear with me. Pertama, benarkah, betulkah, setujukah anda seorang suami yang membiarkan isteri bersalin disambut oleh doktor lelaki dia anggap sebagai dayus? Bear in mind, dayus ni dosa besar. Dan dayus bermaksud suami membiarkan isteri mendedahkan aurat sana sini, buat maksiat tanpa sebarang teguran dan tindakan, membenarkan bukan mahram masuk ke dalam rumah, buat apa ke benda sesuka hati. Itu dayus. Pada pandangan korang, samakah dayus yang dimaksudkan tadi dengan seorang suami membenarkan isteri bersalin disambut oleh doktor lelaki demi untuk menyelamatkan nyawa isteri dan juga nyawa anak? Apa pandangan korang? Cuba type dekat ruangan komen. Okey, itu yang pertama. Kedua, untuk menjawab persoalan ini, hari ini Brahmin bawakan Ketua Penolong Mufti Bahagian Penyelidikan ataupun Research di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, iaitu Dr. Syed Shahrizan. Dan soalan pertama Brahmin tanya dia, apakah hukum sebenar seorang doktor lelaki menyambut wanita bersalin? Kecoh dekat media sosial. Ceritalah apa doktor lelaki tengok kemaluan wanita. Itu isu utama dia. Ya. Betul. Dayus macam-macam lagi lah. Sebenarnya doktor perempuan tengok kemaluan wanita pun haram di sisi ulama. Tak boleh jelas Haram dalam juga. hadis dalam haram juga. Kan? Cuma dia beza ringan dengan berat lah. Kalau doktor lelaki melihat ataupun lelaki melihat kemaluan wanita, lebih berat hukum dia. Lebih berat dosanya. Berbanding wanita lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Sebab walaupun wanita sama wanita tak boleh tengok aurat masing-masing, tapi mereka ada benda yang dibolehkan. Boleh bersalaman, boleh berpelukan walaupun tak ada mahram, walaupun berlainan agama. Ya. Tapi kalau lelaki perempuan yang tak ada hubungan mahram, tak boleh bersalaman pun tak boleh. Betul. Laga pipi apa tak lagi tak boleh kan. Jadi dalam hal ni, memang kita tak nafikan dua-dua haram. Wanita tengok aurat wanita haram, lelaki tengok aurat wanita ataupun kemaluan wanita lagi haram. Tetapi kewajipan seorang isteri ataupun suami memilih hukum yang lebih ringan. Iaitu cuba sedaya mungkin untuk dapatkan perkhidmatan doktor perempuan untuk menyambut sambutan, menyambut kelahiran itu. Tetapi kalaulah dalam erti kata ya tak ada pilihan, hospital berdekatan tu tak ada doktor perempuan yang available ataupun bertugas, yang ada pakar sakit puan dalam kalangan lelaki. Jadi sebab ini melibatkan nyawa. Betul. Dan melahirkan anak ni bukan boleh ditangguh. Ya. Bukan boleh dianjakkan pada hari lain. Jadi melibatkan nyawa anak dan ibu, maka dibolehkan kalau tidak ada pilihan. Ya. Kalau ada pun jauh lah kan. Takkan nak pergi jauh. Saya duduk kampung, takkan nak pergi hospital Sungai Buloh sebab ada doktor perempuan sana. Bukannya boleh tahan nak beranak tu kan? Nak tahan beranak tu. Jadi darurat lah. Jadi dibenarkan atas asas darurat. Tapi kalau saja-saja je, kalau isteri ditanya oleh suami lah, ayang nak bersalin kat mana hari ni? Ayang nak bersalin kat hospital ni sebab ada doktor seorang ni muka macam Korea lah, pelakon Korea. Itu tak boleh lah. Itu ngada-ngada nama dia. Itu haram. Haram. Daripada situ, kita boleh faham. Sebenarnya, boleh je seorang suami hantar isteri bersalin diuruskan oleh doktor lelaki apabila darurat. Dan Dr. Syed Shahrizan sebut jelas tadi, apabila tidak ada pilihan. So, Brahmin tanya balik pada Dr. Syed Shahrizan, apakah maksud darurat dalam konteks Malaysia sekarang? Okey, darurat ni kalau saya kata dalam situasi ni dia tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Memang siapa nak kalau secara fitrah. Orang wanita memang tak sewenang-wenang nak tunjukkan kemaluan dia pada doktor lelaki. Macam kita lah kalau kelamin kita sakit, kita pun tak ada doktor lelaki ke nak check. Masa sunat dulu kan. Kan. Jadi tak ada siapa yang minta pun sebenarnya. Jadi sebenarnya kebanyakan yang saya yakin kalau kita buat survey sekalipun, kita bertanya pada ibu-ibu yang pernah bersalin, yang disambut oleh doktor lelaki, mereka redha je lah sebab mereka tak ada pilihan. Dan mereka faham mereka tak ada duit nak hantar dekat hospital swasta. Jadi sebab tak ada pilihan dan kita kata benda ni darurat sebab dia melibatkan nyawa. Bak kata tamsilan orang Melayu kata setiap ibu yang melahirkan tu dia menyerahkan nyawanya pada Tuhan.
Maksudnya memang risiko nyawa. Sebab tu kalau kita lihat zaman dulu tu ramai yang meninggal sebab bersalin. Zaman dulu zaman ramai. Sekarang ni mungkin kurang dapat dihindari sebab teknologi, dapatan kajian perubatan dapat banyak menghindari kematian disebabkan kelahiran ini sendiri. Itu kita kata bab darurat tubihul mahdhurat, yang mana sebab darurat itu membenarkan untuk proses kelahiran itu disambut oleh doktor lelaki. Dan menurut ustazah itu, dia kata doktor dah ramai sekarang. Bramin tanya para doktor, memang betul doktor semakin ramai, tetapi doktor ONG sangat tidak ramai, apatah lagi doktor wanita. Jadi Bramin tanya pada Dr. Syed Shahrizan, adakah ini juga termasuk di dalam maksud darurat? Saya ingat kawan saya, sahabat saya, dia bertugas dekat Institut Kanser Negara. Ya. Dia kata doktor makin ramai. Ya. Betul. Maksudnya dulu kata orang doktor yang kurang sebenarnya doktor pakar. Tapi betul, pakar ONG ni tak ramai. Ataupun masih kekurangan. Ya, dan dekat luar sana masyarakat kata kenapa tak bagi doktor perempuan? Kenapa kepakaran ONG ni tidak dilatih doktor perempuan sahaja? Jadi saya pernah berborak dengan seorang kawan. Dia kata ONG ni kerjanya bukan hanya melibatkan kelahiran sahaja. Bukan hanya menyambut kelahiran, tetapi bidang kerjanya luas. Bidang perubatan dan pembedahan sangat-sangat luas. Dan nak jadi pakar ONG ni kena tough. Kena tough dan betul-betul berminat dan tinggi kesabarannya. Antara bidang yang paling susah lah dalam kedoktoran ni, apa yang saya dimaklumkan. Jadi kalau kita kata dalam bidang ni nak lantik ataupun kita nak menjuruskan kaum wanita saja, bagi saya sangat mustahil. Sangat-sangat mustahil. Ya. Sebab apa? Tak semua perempuan ataupun tak semua wanita yang berkecimpung dalam bidang perubatan mampu untuk masuk dalam bidang ini. Lelaki ada yang mampu dan wanita juga ada mampu, maka percampuran itu satu benda yang tidak boleh dielakkan, merupakan satu keperluan. Ya. Orang ingat pakar sakit puan ni hanya menyambut kelahiran. Tidak, dia banyak lagi. Tidak semestinya. Banyak lagi yang saya tahu lah kan, dan susah. Dan satu lagi, doktor ni ada kehidupan. Ya. Oh betul. Sebab kelahiran ni boleh dikatakan setiap jam ada. Kalau satu dunia ni setiap minit ada kelahiran. Dan doktor lelaki, doktor perempuan perlukan rehat. Kalau kita kata dekat hospital kerajaan tu ada pakar ONG dalam kalangan wanita, mereka juga perlukan waktu bersama keluarga. Betul. Waktu bersama apa. Jadi kena rutin, kena tukar. Siapa yang dapat doktor ONG perempuan pada waktu shift dia, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi takkan kita nak suruh kerajaan kerahkan supaya doktor perempuan kerja lebih. Ya tak? Jadi tak adil lah untuk family dia, dan tak adil untuk kehidupan dia, lifestyle dia yang perlukan kehidupan yang ceria seperti kita dan sebagainya. Cuma saya nampak ni satu komitmen kerajaan yang patut kita puji. Doktor dah meramaikan bidan. Meramaikan pakar perbidanan. Kalau dekat England dipanggil midwife. Midwife ni memang pakar sungguh, dia jahit. Memang hebat. Pakar memang terlatih sungguh. Dia dilatih bukan untuk jadi nurse. Dia memang dilatih masuk college, keluarannya dalam bidang perbidanan. Bidang bidan ni? Bidang bidan itu. Itu dekat England, dekat United Kingdom. Dia lain, dia tak sama dengan nurse. Kedudukan dia berbeza. Walaupun ada persamaan, tapi kedudukan dia agak istimewa sebab dia menguruskan urusan perbidanan. Jadi Malaysia ke arah tu sekarang dan melatih ramai jururawat dalam bidang perbidanan. Jadi doktor nanti hanya standby kalau ada critical case. Yang menyambut tu nanti perempuan lah, bidang-bidang perempuan yang terlatih dan sebagainya. InsyaAllah Malaysia akan ke arah tu. Cuma untuk sekarang ni kita kena bersabar sikit lah. Tak mudah kita kata, yalah dalam komen-komen kita ini tengok kerajaan Taurut, Allah. Saya rasa kena jaga lidah kita lah. Ini semua perancangan kerajaan yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Jadi Allah. Bukan tak semudah itu. Tak semudah itu. Tak semudah itu. Tapi kalau kita tanya, lepas viral video ustazah tu, muncul pula suaminya yang klaim sebagai ustaz mengatakan bahawa suami wajib kumpul duit demi untuk menghantar isteri ke klinik swasta, hospital swasta.
Okey, Rami tak ada masalah tentang simpan duit. Tapi isunya ialah, bolehkah kita sesuka hati mewajibkan sesuatu amalan yang tidak wajib kepada orang lain? Mari kita dengar apa jawapan Dr. Syed Shahrizan. Dalam isu ni susah kita nak kata hukum yang spesifik ya, sebab situasi sangat berbeza. Simpanan tu, bak kata orang, jangan kata simpan, gaji pun tak cukup. Nak menyimpan apa? Macam saya ni mungkin dapat menyimpan sebab suami isteri bekerja. Saya menyimpan sikit, isteri menyimpan sikit, kongsi. Kos nak biaya kelahiran bersalin dekat hospital swasta ni masa tu lebih kurang dalam RM5,000. Masa tu RM5,000? Hampir RM5,000. Saya rasa mungkin dah increase dah sekarang. Ya. Bayangkan kalau nak simpan tu sebulan, bayangkan 9 bulan. Bayangkan sebulan perlu berapa? Lebih daripada RM500 baru kita dapat macam tu. Itu apa tahun yang lalu? Oh, tahun yang lalu. Dan nak simpan RM500 sebulan ni tak semua orang boleh. Ya. Ada orang nak simpan RM50 pun tak dapat. Jadi dia tengok orang sebenarnya. Siapa yang mampu menyimpan, dia kena menyimpan. Saya tak berani kata wajib sebab ini fatwa contemporary, biarlah fatwa mufti. Walaupun saya bertugas di Pejabat Mufti, tapi saya tak ada autoriti untuk keluarkan fatwa. Jadi menyimpan ni bagi mereka yang ada lebih duit, dia kena menyimpan. Daripada dihabiskan duit entah ke mana, bagus kalau disimpan untuk proses ataupun kelahiran anaknya dekat hospital swasta. Dan bagi mereka yang susah nak menyimpan, maka dia tak ada pilihan, dia kena cuba usaha sedaya mungkin. Pergi dekat hospital, tanya dekat bahagian pentadbiran, boleh tak usahakan saya doktor perempuan ataupun nurse yang boleh menyambut kelahiran saya. Dia kena usaha ataupun tanya ke, jangan masuk-masuk tak tanya. Kena usaha jugalah. Tapi kalau ditakdirkan memang tak ada, maka dibenarkan oleh syarak atas dasar darurat demi keselamatan nyawa si ibu dan si anak itu sendiri. Bila kita dah akui memang tak ramai doktor-doktor wanita untuk menyambut wanita bersalin, jadi apakah solusinya? Adakah dengan meramaikan doktor-doktor wanita dalam ONG ataupun ada solusi lain? Mari kita dengar cadangan daripada Dr. Syed Shahrizan berdasarkan pengalamannya sendiri. Sebenarnya kita ni nak kata ialah nak kecam wanita yang tak sanggup ya, pakar perubatan yang tak nak masuk bidang ONG ni tak boleh kecam sebenarnya. Betul. Sebab bidang ni memang saya dimaklumkan oleh pakar-pakar perubatan, sahabat-sahabat kita memang Tough. Dia sangat tough. Bidang ni sangat tough. Dan kita tahu perempuan yang mana perempuan muslimah, selain daripada tanggungjawab kerjaya sebagai doktor, tapi dia ada tanggungjawab pada suami, pada anak-anak. Itu tidak dilupakan bahawa dia bekerja sebagai doktor itu pun atas kapasiti izin suami, kuasa penuh. Jadi atas keizinan suami itu dia kena consider jugalah hak suami, anak-anak, masa tidak dihabiskan dengan kerjaya doktor. Jadi kalau ada doktor-doktor muslimah yang enggan ataupun tidak mahu masuk dalam bidang tu, kita kena faham keadaan sebenarnya. Dan kita kena terima bahawa bidang ONG ni bukan saja wanita tetapi lelaki ramai yang sanggup. Bahkan kita tahu kerja skop ONG ni bukan bersalin saja, dia lebih luas. Malah masyarakat memerlukan ONG bukan hanya untuk kelahiran tapi yang lain-lain lagi. Yang sakit puan ni yang macam pelbagai complicated dan kesakitan, maka tidak adil kalau kita hanya bebankan kepada wanita. Bahkan dia bukan doktor muslimah saja, tapi doktor non-muslim pun sama juga yang wanita. Ramai yang enggan ataupun tidak mahu menceburi dalam bidang ni. Ada sebab-sebab tertentu dan kita faham, dan yang sepatutnya kita kena buka bidang ini kepada golongan sesiapa saja, tak kira jantina, yang sanggup dan berminat, yang bersabar untuk melalui proses untuk mendapatkan sertifikat kepakaran itu sendiri. Untuk isu kelahiran ni yang disambut oleh doktor lelaki, saya rasa boleh diselesaikan tanpa perlu kita nak ramaikan pakar ONG dalam kalangan wanita. Saya rasa kena ikut sistem dekat barat, terutama dekat England, ramaikan midwife. Kepakaran khusus tu ada. Jadi nurse tu bidang dia hanya tertumpu pada perbidanan. Jadi tak adalah nanti buat bidan pun dia, nurse pun dia buat juga.
kan. Jadi biar dia tertumpu, terlatih betul-betul, dilatih dengan silibus yang betul, kan, pengalaman yang baik didedahkan, maka saya rasa benda tu tak timbul isu. Sebab dekat England, alhamdulillah setakat ni saya dan rakan-rakan kami rakyat Malaysia yang belajar dekat sana, bersalin kat sana, istrinya, tak timbul isu ni. Memang mereka yang bersalin normal pastinya tidak akan melibatkan doktor, sama ada lelaki dan perempuan, hanya midwife sajalah yang menguruskan kelahiran tu. Saya sendiri yang melaluinya. Anak pertama saya memang midwife. Kedua, demi Allah, tanyalah isteri saya tu, anak saya yang sebelah ni, kat bilik sebelah ni, dah 15 tahun dah. Lahir kat rumah. Dekat bedroom kami tu. Yang dihadiri oleh 2 orang midwife mat saleh perempuan. Sanggup tunggu berjam-jam, tunggu isteri saya contraction. Tengah malam barulah siap bawa barang tu dengan cukup profesional dan terlatih. Dan saya rasa Malaysia patut ke arah macam tu. Ya. Doktor standby dan ambulans standby. Apa-apa terjadi pada isteri saya tu, dah ada ambulans untuk bawa pergi dekat hospital kalau memerlukan kepakaran doktor untuk menyelesaikan masalah yang kritikal macam tu. Akhir sekali guys, isu ni dia bukan soal jantina. Dia bukan soal doktor lelaki ke doktor perempuan. Ini adalah soal nyawa. Nyawa si ibu dan nyawa si anak. Bahkan dalam maqasid syariah, salah satu objektif agama kita adalah menjaga nyawa. Hifzun nafs, menjaga nyawa. Jadi keutamaan bukan pada jantina, tetapi keutamaan adalah kepada kepakaran. Mana yang pakar, kita manfaatkan kepakaran mereka. Dan buat akhirnya, Brahmin nak berkongsi kisah benar. 11 tahun yang lalu, pada tanggal 25 Disember 2011, adik Brahmin, almarhum Noria binti Idris, meninggal dunia ketika dia bersalin. Berlaku pendarahan yang kritikal sampai tahap ususnya terpaksa dipotong, tetapi masih lagi gagal untuk menyelamatkan nyawa beliau, dan kes beliau masih lagi dibicarakan sampai ke hari ini. Dah 11 tahun. Dan untuk pengetahuan, doktor yang menyambut kelahiran arwah adik Brahmin adalah doktor perempuan. Kalau nak main isu jantina, tak habis cerita sampai ke sudah.